Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid cikgu semua sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Ustazah. Waalaikumsalam. Sihat Ustazah? Alhamdulillah, sihat Ustazah. Okey, baiklah. Sebelum saya mulakan kelas, pada hari ini saya hendak isi kehadiran ya. Baik Ustazah. Baiklah anak-anak murid sekalian, hari ini cikgu akan ajarkan subjek sirah yang menceritakan Nabi-Nabi terdahulu. Sebelum tu, adakah awak tahu apa yang cikgu nak ceritakan ni? Tahu ke tahu? Tak tahu Ustazah. Baiklah, Ustazah akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah ini terjadi ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi bahawa ia haram menyembelih Ismail, iaitu puteranya. Mimpi ini merupakan salah satu cara penyampaian wahyu daripada Allah kepada Nabi pilihannya. Kenapa? Sebab perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim seorang sahaja. Faham tak semua? Faham Ustazah. Okey, semua dah faham kan? Okey, saya nak tanya kepada Zakwai. Pernah tak terfikir bagaimana hari raya itu boleh terjadi pada waktu sekarang ni? Okey, bagi jawapan sekarang. Saya tahu hari raya haji ni hari raya korban kan Ustazah? Yang ada sembelih lembu tu. Baiklah, siapa mahu bertanya lagi tentang kisah Nabi kepada Ustaz Cikgu? Boleh angkat tangan dan terus bertanya ya. Jangan malu-malu. Boleh saya tahu mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membina Kaabah? Kaabah ini telah dibina ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di Mekah. Kemudian isterinya iaitu Hajar telah menceritakan pengalaman hidup bersama suami dia. Nabi Ibrahim ni dia selalu puji kebesaran Allah SWT dan doa dia sangat terkabul. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah yang dipanggil sebagai Baitullah. Kaabah ini dijadikan sebagai kiblat seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah ringkas bagaimana pembinaan Mekah ini terjadi. Jawab tak persoalan saya, Najwa? Terima kasih Cikgu atas penerangan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nanti bolehlah saya menceritakan kisah ini kepada rakan-rakan saya yang lain. Sama-sama Najwa. Ustazah, tengok Munira tu tidur dalam kelas. Munira, tak baik tau tidur dalam kelas waktu guru mengajar. Fokuslah. Aduh, sakitlah weh. Kau kenapa? Aduh. Korang ni hormatlah sikit. Cikgu tu ada kat depan. Korang main-main baling pemadam. Sian Ni kenapa ni gaduh-gaduh? Faham tak apa yang Ustazah cerita tadi? Murid-muridku, kalau awak faham, awak ceritakan pada saya apa yang saya cerita daripada tadi. Okey? Suruh Munira Cikgu, dia kata dia faham. Ustazah, suruh Munira Ustazah. Dia kata dia faham. Baiklah Munira, apa yang awak faham tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni? Allah menyuruh Nabi Ibrahim menjedekahkan unta-untanya kepada fakir miskin kan Ustazah kan? Dan 1/4 bahagian itu diberikan kepada keluarganya. Betul tak Ustazah? Betul kan? Tepat sekali Munira. Alhamdulillah semua faham dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau faham, cikgu nak habiskan kelas kita hari ni tahu dengan memberikan satu video tentang berkenaan pembukaan kota Mekah kepada awak semua. Okey, check it out ya awak semua. Saat berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim mendapati putranya yang sedang duduk di dekat sumber mata air Zam-Zam. Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya, ia buru-buru berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah." Nabi Ismail menjawab,
Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim kembali berkata, "Apakah engkau akan membantuku untuk itu?" Nabi Ismail menaati ayahnya. Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya, yaitu Nabi Ismail, hingga sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Ia memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri dan berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan anak cucu mereka. Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan kami yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mengajarkan budi pekerti yang luhur dan mulia, sebagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan Ka'bah sempat diperbaiki akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Namun berkat penyelesaian oleh Nabi Muhammad, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah di Mekah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.